Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, hari ini kita akan belajar pasal topik 4 pasal teori perkembangan psikoseksual daripada Simon Freud. Okey, in this topic dia akan menerangkan pasal personality seorang kanak-kanak lah dan perangai-perangai mereka. Dan di situ dia ada macam peringkat-peringkat usia di mana perkembangan mereka berlaku lah. Okey, kat sini pertama, struktur personality individu ada 3. Okey, yang dia adalah sini ID, ego dan super ego. Okey, kita start dengan ID dulu. ID adalah sistem asal personality individu yang diwarisi sejak lahir. Okey, benda ni yang kanak-kanak ikut daripada ibu dan bapa mereka. Daripada lahir lagi dah ada. Contoh tanda ke mata sepit, bibir tebal dan sebagainya. Okey, ID mengandungi naluri keseronokan, tidak mengikut logik dan kebiasaannya didorong bagi memenuhi keperluan naluri seperti konsep keseronokan. ID tidak dapat berfikir dan bertindak tanpa sedar. Yang ni more on kanak-kanak lah, bayi. Dia buat benda tu tanpa berfikir panjang. Yang ditekankan adalah keseronokan. Okey, adalah ego. Unsur kebenaran kerana dianggap paling rasional dalam personaliti manusia dan ditugaskan untuk mengawalnya. Okey, ego ni boleh dikawal. Kan kita boleh ni lah, kalau salah kita tegur seorang dewasa. Tak betul kita betulkan kan. Kita marah, kita kena bagi reason kat kanak-kanak sebab dia perlu tahu apa yang dia salah. Okey, seterusnya ego menjadi perantaran antara naluri dan persekitaran. Okey, dan membantu manusia mengawal segala yang sedar serta perancangan yang logik lah. Kena tegur kalau yang salah. Ego mampu menolak apa-apa yang dianggap tidak realiti kan. Ego, itulah ego. Okey, super ego pula. Super ego ialah lahir dan terbentuk oleh kemahuan masyarakat dan budaya. Dia disebabkan oleh masyarakat budaya sesetengah kawasan lah yang menyebabkan kanak-kanak tu jadi begitu. Peranan super ego adalah menjadi hakim dalam personality individu, macam judge lah. Okey, super ego menjadi kod moral seseorang untuk membezakan yang baik dan yang tak baik. Okey, kena bezakan lah. Kita ajar kanak-kanak apa yang baik, apa yang tak baik. Seterusnya, super ego mewakili hati kecil dan nurani yang berlaku prinsip secara moral lah. Kan dah sedar tak sedar reaction kanak-kanak tu kita boleh baca kenapa dia berkelakuan begitu. Mesti ada reason kenapa. Okey. So seterusnya, peringkat perkembangan Simon Freud. Okey, peringkat perkembangan Simon Freud ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 semuanya. Okey, pertama kat sini okey. Peringkat oral 0 hingga 8 tahun. Biasanya mulut dan bibir merupakan zon erotik yang aktif. Okey, biasanya umur 0 hingga 18 bulan ni sampai setahun lebih lah, tak silap saya. Okey, 12. Okey, apa yang ada di sekeliling kanak-kanak akan dibawa masuk ke mulutnya. Okey, menyusu adalah aktiviti yang menyeronokkan. Yalah, makan kan, sebab kanak-kanak bayi macam ni biasa dia tak makan makanan yang ni lagi. Makanan macam biasa lagi, dia makan makanan bayi, susu lah. Okey, so menyusu adalah aktiviti keseronokan mencapai kepuasan yang utama lah. Okey, susu 0 hingga 18. Sebab tu ada kajian menyatakan perokok dia berlaku disebabkan kurangnya masa menyusu semasa bayi lah. Tu dari menurut kajian lah. Okey, seterusnya kat sini peringkat anal 18 bulan hingga 3 tahun. Okey, biasanya kawasan dubur merupakan zon erotik paling aktif. Okey, kita ajar kanak-kanak macam mana nak buang air kecil, air besar kan, cara yang betul kan. Sekarang pun dah ada dekat kedai-kedai yang contoh Mr. DIY ke kedai RM2 ada jual yang khas untuk kanak-kanak. Dekat Shopee pun ada, kat Lazada pun ada, boleh beli. Kan nak didik anak-anak tu awal usia tu dah pergi toilet training lah. Okey, memperoleh kepuasan jika tidak dapat menajis dengan cara yang ada. Okey, yang mana itulah dia nak buang cara macam orang dewasa. Lagi satu, sekiranya lagi awal kita ajar pasal toilet training ni, ibu bapa boleh jimat lah dalam 2-300 untuk beli pampers.
kan, untuk bulan-bulan tu bolehlah beli benda lain dan sebagainya, beli mainan ke apa ke. Tapi itulah, buang air besar air kecil tu kena ni juga. Dan yang Islam kena titik berat benda ni, sebab macam kanak-kanak biasa dia kencing kat lantai kan, kat situ kita nak ambil air semayang semua. So kena berjaga-jagalah, make sure diorang kencing, buang air besar dekat bowl, kat bowl yang betul lah kan. Okey, seterusnya peringkat Falik. Okey, peringkat Falik ni umur 3 hingga 5 tahun. Okey, kanak-kanak merasakan alat jantina merupakan punca keseronokan. Okey, kadang-kadang awak tengok kanak-kanak tu dia main, kalau lelaki dia main dia punya private part tu kan. Kenapa? Okey, itulah punca keseronokan dia. Kanak-kanak lelaki adalah rasa berahi pada ibunya, manakala kanak perempuan bukan, dia rasa macam jealous lah. Kan bila bapak dia dekat dengan ibu dia kan, dia beropposite jantina. Contoh, anak perempuan dia lebih rapat dengan bapak dia, anak lelaki lebih rapat dengan ibu dia. Okey. Seterusnya peringkat latensi 5 hingga 11 tahun. Okey, 5 hingga 11 tahun ni bergaul dengan kanak-kanak lain di luar rumah. Okey, dia bergaul lah antara kawan-kawan dia. Seterusnya kehendak seksual dipendam lelaki dan kawan. Okey, bila umur 11 tahun ni ada perasaan. Okey, dah start ada perasaan kan. Dia pendam. Lelaki kawan dengan lelaki, perempuan kawan dengan perempuan kan. Dia dah malu dah ada timbul perasaan malu di mana hanya bermain atau berkawan dengan sejantina. Okey, dah tak biasa nak pergi main dengan ni lah, nak main anak patung. Ni perempuan main mainan, bukan lelaki punya. Lelaki kalau main bola, perempuan tak boleh main lah, ni untuk lelaki saja. Dia jadi macam tu. Okey, so umur macam tu, inilah umur dia berperangai begitu. Okey, dan finish ni. Okay, kita pergi yang seterusnya, peringkat genital. Okey, peringkat genital biasanya dah umur capai akhir balik. Okey, muncul khayalan fantasi yang pernah berlaku di peringkat Falik kan. Maknanya dah ada perasaan macam kan, cantiknya dia kan, dulu kecil tak cantik, macam itulah lebih kurang kan. Alat jantina menjadi keseronokan semula jadi, timbul keinginan mempraktikkan keberanian kan. Bila usia macam ni kan, dah nak cuba ni kan. Kita as a parents or teacher, kita boleh cakapkan, kita kena bagi tahu kat remaja ni, kategori remaja lah, dekatkan diri dengan agama, dengan Tuhan kan. Belajar apa yang elok, apa yang tak elok, apa akibat kalau kita buat benda tu kan. Kita kena explain kat kanak-kanak sebab pendidikan seks dekat Malaysia tak ada lagi yang betul-betul punya. So kita kena didik lah supaya dia orang tidak ada perasaan ingin cuba benda tu kan. Kena kontrol lah daripada agama semualah, cakap lah tak boleh, kena kahwin dulu kan. Semua benda-benda yang untuk menjauhkan benda tu perlu diajar dengan sepenuhnya. Okey guys, untuk teori topik 4 ni, itu saja teori perkembangan psikoseksual kanak-kanak daripada Simon Freud. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Kalau ada soalan nanti boleh tanya dekat dalam Telegram atau dekat live nanti. Terima kasih.